KPM. Dah, sekarang ni ada ladang tebu, tapi nak cari peluang lain lah kalau ada bentuk-bentuk tanaman lain yang kita boleh terokakan. Nanti apa-apa Encik, hubungi saya balik lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Hai Yuyu. Ya, Cikgu nampak saya. Yuyu tengah bercakap telefon tu. Bercakap dengan siapa? Kawan saya sekarang ni, keluarga saya ada tanah tanaman tebu sebelum ni. Lepas tu ada satu lagi tanah yang kosong, tak tahu nak buat perusahaan apa cikgu. Itu sebab Yuyu bertanya tadi kepada rakan yang boleh bantulah. Ya. Apa kata Yuyu tanam kenaf? Kenaf macam pernah dengar. Tapi kurang pastilah kegunaannya cikgu. Ya, kalau macam tu Yuyu masuk kelas cikgu hari ini. Yuyu akan kenal apa itu kenaf. Boleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Hari ini bersama saya Nurul Huda Abdul Aziz bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 untuk belajar tentang kegunaan kenaf. Jadi tadi kita dah berkenalan pun dengan guru-guru kita pada hari ini. Yang pertama, Assalamualaikum Cikgu Zainab. Waalaikumsalam Yuyu. Itu dia, Cikgu Zainab merupakan guru di SMK Bandar Utama Damansara 3. Selamat datang ke studio kami Cikgu. Baik, seterusnya saya nak perkenalkan juru bahasa kita pada hari ini iaitu Cikgu Saundra Devi dari SMK Puchong. Cikgu, lambai sikit Cikgu. Itu dia juru bahasa yang akan mengiringi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu, macam kita cakap tadi kan, kita nak belajarlah tentang kegunaan kenaf. Yuyu pun kurang pasti sebenarnya kegunaannya. Tapi sebelum tu cikgu, kita tidak berdua atau bertiga di sini tetapi ditemani murid-murid cikgu. Jom kita berkenalan dengan mereka dulu. Jom. Silakan cikgu. Okey. Untuk makluman semua ya, kawan Yuyu pada hari ini ialah ada 4 orang murid yang dibawa khas dari SMK Bandar Utama Damansara 3. Ya, yang pertama tu ialah Najwa Zahra ya. Panggil saja Najwa ya. Sebelah Najwa tu ialah Encik Yu ataupun lebih glamour dengan nama Sonia ya. Okey, manakala di bawah tu Hoaikin ya, yang biasa kawan-kawan panggil James, dan di sebelahnya yang senyum saja tu mana senyumannya, kita panggil dia sebagai Kelvin ya, Kelvin Chai. Kita dah pun berkenalan dengan 4 murid kita pada hari ini. Jadi cikgu, apa sebenarnya yang kita nak belajar pada hari ini? Mungkin cikgu boleh terangkan kepada murid-murid yang sedang menonton. Baiklah ya, hari ini kita akan belajar satu ya, rezeki dari alam semula jadi, iaitu cikgu nak fokus tema 15 ya, industri cemerlang negara gemilang. Jadi tajuk kenali kenaf seperti yang Kak Yuyu sebut tadi ialah salah satu tajuk yang terdapat dalam tema 15 ini. Jadi cikgu nak tunjuk dulu selayan pandang. Tadi Yuyu ada sebut pasal kenaf ya. Jadi Yuyu kenal tak kenaf tu macam mana? Yuyu sebenarnya pernah tengok di Maibs. Time tu bila Yuyu jalan-jalan tu penjaga booth tu cakap kenaf ni boleh bagi untuk makanan ternakan. Betul ke cikgu? Ya, betul. Salah satu kegunaan kenaf ialah sebagai makanan ternakan. Jadi kalau Yuyu tengok di sini, saya tunjuk sebahagian daripada kegunaan kenaf. Kenaf ni sebenarnya Yuyu pokok serbaguna. Kalau memang Yuyu nak usahakan tanaman kenaf, cikgu sangat-sangat mengalu-alukan kerana Yuyu akan belajar nanti dengan kawan-kawan kita di rumah ya. Yang mana kenaf ni memang semua orang tak kenal. Kalau cikgu tanya anak murid cikgu pun, apa tu kenaf cikgu? Yuyu tadi mungkin Yuyu dah kenal sebab Yuyu ada niat nak mengusahakan tanaman kenaf. Betul. Kan? Jadi sebenarnya kenaf ni banyak kegunaan. Jadi hari ni Yuyu kita akan belajar apa itu kenaf, apa kegunaan kenaf dan bagaimana Yuyu nak menceburkan diri dalam industri kenaf. Ya, betul. Menarik sekali. Jadi cikgu, kita simpan itu untuk selepas ini, berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini Didik TV KPM.
Hello, kembali lagi di Didik TV KPM. Masih bersama saya Kak Yuyu, Cikgu Zainab serta Juru Bahasa Isyarat Cikgu Saundra Devi, dan tak dilupakan kita ada empat murid bersama kita hari ini, iaitu Najwa, Sonia, Kelvin dan juga James. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Kak Yuyu nak bagi tahu ada pentaksiran bilik darjah di mana murid-murid yang menyertai dengan aktif dan menjawab dengan betul akan mendapat 1 stiker ganjaran. Kemudian apabila ditanya jika tidak pasti, murid-murid bolehlah mengangkat papan tanda yang telah diberikan. Yang ini jika faham, kuning jika tak faham, dan merah jika tidak faham. Yang ini tidak pasti. Jadi bermaksud kalau kita dalam kelas ni tak salah untuk buat salah kerana kita sama-sama belajar. Betul tak Cikgu Zainab? Betul. Baik, kita teruskan kelas kita pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, baiklah ya. Hari ini kita akan sambung cerita berkenaan dengan kenaf ya, mengenali kenas. Jadi ya, untuk makluman Yuyu murid-murid kita sebenarnya telah diberikan latihan ni sejak minggu lepas lagi. Jadi mereka telah membuat ulang kaji berkenaan dengan kenaf. Sebab kenaf ni satu produk baru ya, satu hasil tanaman baru ya untuk negara kita. Jadi murid-murid dah pun belajar kerana kenaf ni ada dalam buku teks tadi. Jadi murid-murid, cikgu minta kalian buka buku teks ya, Bahasa Melayu tingkatan 5, muka surat 196 197. Jadi kita akan kenali kenaf dengan lebih mendalam lagi. Barulah kita boleh bagi idea kepada Kak Yuyu nak tanam kenaf hari ni kan. Jadi kita minta seorang murid untuk membaca petikan ini secara mekanis, iaitu bacaan secara kuat. Siapa yang nak baca? Siapa yang nak baca? Okey, kita silakan Najwa. Okey, siapa sangka pokok kenaf yang menghasilkan bunga seperti bunga hiasan mendatangkan 1000 manfaat kepada industri di negara ini. Kenaf atau nama saintifiknya Hibiscus cannabinus L ialah sejenis pokok berserat, bukan berkayu dan merupakan tanaman jangka pendek. Pokok serbaguna ini ditanam bagi pengeluaran serat, empulur dan biji benih. Pokok kenaf boleh mencapai ketinggian antara 2.5 meter hingga 4.5 meter dalam tempoh 120 hari selepas ditanam. Antara aspek yang tidak kurang pentingnya dalam penanaman kenaf termasuklah pembajaan dan pengairan. Pembajaan dan pengairan yang mencukupi penting bagi pokok ini kerana kedua-dua perkara ini mempengaruhi penghasilan biji benih dan serat. Biji benih akan mula terhasil apabila kenaf berusia 3 bulan. Kenaf tumbuh di atas pelbagai jenis tanah, termasuk tanah liat dan tanah peroy. Namun begitu, tanah yang paling sesuai bagi tanaman kenaf ialah tanah jenis peroy berpasir. Hal ini dikatakan demikian kerana tanah ini mempunyai saliran yang baik. Selain itu, tanah jenis ini juga mengandungi kandungan humus yang tinggi serta berkemampuan tinggi untuk menyerap air. Terima kasih Najwa ya. Bagus. Jadi bacaan yang kuat, yang lancar. Cikgu nak bagi 1 ganjaran untuk Najwa. Buah oren ya. Tahniah Najwa. Jadi boleh ya Kak Yuyu letak 1 ganjaran untuk Najwa. Okey, tadi ya. Kawan-kawan ya, murid-murid telah pun ya mendengar apa yang dibaca oleh Najwa. Jadi apakah yang kamu faham ya berkenaan dengan petikan ini? Siapa nak berikan pandangan? Silakan James. Okey cikgu. Kenaf ini sejenis pokok serbaguna yang ditanam untuk pengeluaran serat, empulur dan biji benih. Baiklah ya. Pokok serbaguna ya. Okey, ada siapa yang nak bagi cadangan lain? Ya, silakan Sonia. Sonia perlu tekan butang mikrofon ni Sonia. Okey. Baik. Okey, jawapannya? Kenaf merupakan tanaman jangka pendek. Maksudnya, seseorang pengusaha kenaf tidak perlu menunggu jangka masa lama untuk memasarkan hasilnya. Ya, betul Sonia ya. Jadi Kak Yuyu tahu kalau nak mengusahakan kenaf jangka pendek. Berapa bulan ya Sonia? Agak-agak boleh keluarkan hasil kenaf? 3 hingga 4 bulan. Ya, 3 hingga 4 bulan. Jadi Cikgu, ada lagi pandangan ada lain? lagi nak bagi pandangan?
Okey, silakan Baik, Kelvin. Kelvin. Saya setuju dengan Sonia, cikgu. Maknanya seorang pengusaha kenaf dapat menjana hasil pendapatan dalam jangka pendek sahaja. Ya, betul. Jadi sesuailah ya kalau Kak Yuyu nak mengusahakan kenaf. Sebab tempohnya tak lama ya. Tak Kalau perlu tunggu tebu lama. tu lebih lama. Betul. Jadi 4 bulan sahaja kita dah boleh keluarkan hasil kenaf ini. Menarik ya. tu. Cikgu, kita boleh bagi markah ke kepada 3 murid tadi? Ya, satu stiker ataupun satu ganjaran untuk mereka ya. Kelvin, semua Sonia orang dah dapat dan satu. James. Wah, semua dah dapat satu mata ganjaran. Ya. Baik, cikgu. Kita Tahniah. teruskan. Tahniah semua murid-murid. Di manakah sebenarnya kenaf ditanam? Kak Yuyu nak menanam kenaf. Jadi dia kena tahu di mana tempat dia nak tanam kenaf tadi. Adakah tanah yang Kak Yuyu pilih sesuai? Okey, siapa nak jawab ke Kak Yuyu jawab? Okey, ada murid nak cuba? Okey, silakan James. Okey. Cikgu, kenaf ini ditanam di atas pelbagai jenis tanah seperti tanah liat dan tanah beroi. Tetapi kenaf paling sesuai ditanam di tanah jenis beroi berpasir kerana sarannya lebih baik. Bagus ya. Jadi dia ditanam di atas tanah yang berpasir kerana Betul. salirannya lebih baik. Jadi ada tak lagi sesiapa yang nak beri pandangan berkenaan dengan pembajaan dan pengaliran ya? Okey, silakan Najwa. Untuk James kita bagi satu ganjaran ya. Pembajaan dan pengairan yang mencukupi penting bagi pokok ini kerana kedua-dua perkara ini mempengaruhi penghasilan biji benih dan serat. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya tadi Yuyu sebagai pokok serbaguna ya, kenaf ni memang dia menghasilkan batang untuk empulur ya, dan serat. Dia menghasilkan biji benih dan nanti kita akan tengok apakah kegunaan hasil kenaf ini ya. Baik. Okey, Yuyu nak bagi markah untuk Najwa, cikgu? Boleh cikgu Boleh, terlupa cikgu nanti lulus, marah Cik Yuyu Najwa bagi. ya. Tahniah. Baiklah ya, kita pergi kepada berkenaan dengan tanaman kenaf di Malaysia. Sebenarnya tanaman kenaf di Malaysia ni telah bermula sejak tahun 2004 lagi ya Yuyu. Tapi dia masih kategori tanaman baharu lah berbanding dengan kelapa sawit dan getah. Jadi kalau Yuyu tengok ni dekat sini ada jadual ataupun keluasan tanaman kenas di Malaysia ya. Dan kita lihat ya berlakunya peningkatan ya dari tahun 2017 hingga 2018 berlakunya peningkatan. Malah kalau tengok di Melaka tahun 2017 tak ada pun tanaman kenaf, tetapi pada tahun 2018 ada 5,000 hektar ya. Jadi kita minta kawan kita untuk baca petikan ini. Okey, siapa nak baca? Silakan, ada markah Cikgu. juga membaca. Saya nak baca, cikgu. Okey. Silakan Kelvin. Sehingga hari ini jumlah negeri di Malaysia yang mengusahakan tanaman kenaf semakin bertambah. Hal ini memberi gambaran bahawa kenaf akan menjadi antara komoditi utama negara kita. Pelbagai usaha yang penting telah dilaksanakan oleh banyak agensi. Antaranya termasuklah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MADI) dan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) yang melaksanakan aktiviti seperti penyelidikan dan pembangunan serta perkomersialan produk kenaf. Semoga usaha ini berjaya pengetangan kenaf sebagai satu sumber pendapatan negara. Terima kasih ya Kelvin. Okey, satu ganjaran untuk Kelvin. Tahniah, boleh membaca walaupun ada beberapa sebutan yang agak tak betul tadi. Boleh dibetulkan. Mengetengahkan ya. Okey. Baiklah ya, daripada petikan ini cikgu nak kalian buat rumusan ya. Apa yang boleh kalian rumuskan? Siapa yang nak bagi pandangan? Baik, terbuka kepada murid-murid. Siapa? Najwa? Oh, Sonia dulu. Silakan Sonia. Kenaf mula mendapat perhatian serius disebabkan keperluan sektor industri sebagai alternatif menggantikan bekalan bahan mentah tertentu, terutamanya kayu yang semakin sukar diperoleh. Oleh sebab itu, keluasan kawasan tanaman kenaf bertambah.
Ya, tahniah ya Sonia. Kita bagi 2 ganjaran untuk Sonia dan 1 untuk Kelvin tadi ya. Baik. Tahniah. Jadi oleh sebab itulah keluasan tanaman kenaf ni bertambah kerana keperluan industri ya. Jadi ada lagi sesiapa yang nak bagi pandangan? Cikgu, boleh saya beri pandangan? Okay, Boleh. silakan James. Okey. Cikgu, tadi yang apa Sonia cakap tu saya setuju. Sebab Ya. ramai pengusaha cuba menanam kenaf kerana permintaan yang tinggi disebabkan kenaf produk seberguna. Betul. Okey. Jadi Kak Yuyu pun bolehlah ya mengusahakan kenaf sebab permintaannya sangat tinggi. Baiklah, ada lagi pandangan yang lain? Cikgu, saya pun nak bagi pandangan. Silakan Najwa. Silakan Najwa. Daripada petikan dapat dilihat bahawa Mardi dan Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara telah menjalankan penyelidikan dan pengkomersialan produk kenaf. Saya pernah baca artikel yang mengatakan bahawa kenaf berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dan komoditi ketiga terpenting selepas getah dan kelapa sawit. Okey, tahniah. Tahniah ada- Najwa ya, tahniah. Okey, Yuyu boleh bagi ke markah untuk Najwa juga? Najwa saya nak bagi 2 lah sebab 2 idea terus. sampai cikgu kata dah Najwa. Bagi masih orang lain mencurah-curah pula, ya. idenya. Jadi ada tak lagi pandangan yang lain? Cikgu, boleh saya cuba? dah Boleh berlawan-lawan Kelvin. dah nak mata ganjaran. Kelvin pun nak ganjaran sebenarnya. Okey, silakan. Okey. Kelvin. Saya juga nak berikan pandangan perkenaan kenaf, cikgu. Perkembangan industri serat dan gentian yang semakin meluas menyebabkan kenaf mula mendapat perhatian untuk dijadikan bahan mentah bagi kegunaan lain. Contohnya landasan kereta api. Ya, betul ya sebab murid-murid ni telah diberi bahan terlebih dahulu. Jadi okey. mereka telah membuat ulang kaji dan merujuk ya laman sesawang. Okey, Yuyu bagi markah boleh dekat Kelvin? Boleh kena bagi nanti sukalah Kelvin berlumba-lumba jeling pula persaingan sihat. Ya, betul. Baiklah kita teruskan ya. Inilah ya apa yang diberikan oleh pandangan mereka tadi ya. Baiklah kita tengok. Kalau Yuyu tengok ya di sini adalah apakah kegunaan kenaf. Jadi kenaf ni sebagai apa orang kata produk serbaguna. Maksud dia ialah sejenis pokok serbaguna dari batang, daun hinggalah biji benih mempunyai banyak kegunaan kepada manusia. Jadi kita tanya kawan-kawan kita tu apa kegunaan batang kenaf, daun kenaf dan biji benih. Okey, siapa nak cuba? Ya, silakan Sonia. Kegunaan daun dan batang kenaf, saya dapati bahawa daun dapat dijadikan baja dan batang berprotein tinggi. Sangat sesuai makanan ternakan. Betul ya. Bagus ya bagus, Sonia ya. Satu pelekat untuk Sonia Okey, ganjarannya. seterusnya ada pandangan lain? Saya cikgu. Okey. Okey, silakan. Batang kenaf paling banyak kegunaannya. Batang yang diproses menjadi sabut yang mempunyai kegunaan dalam penghasilan produk natural alam seperti produk biokomposit dan pelbagai perkakas rumah termaksud perabot dan bingkai gambar serta barangan kraft tangan. Ya, jadi sebenarnya kenaf ni banyak sangat kegunaan. Yuyu bagi markah ke? Untunglah Yuyu kalau bagi Boleh. Kelvin. markah ganjaran untuk Kelvin ya bersaing. Okey, ada lagi? Siapa lagi nak berikan pandangan? Kita ke Okey, kita silakan ke jawapannya Najwa. cikgu. Biji benih kenaf menghasilkan minyak yang mengandungi kandungan omega 6 dan omega 9 yang berfungsi sebagai ejen anti penuaan, anti keradangan dan berpotensi tinggi untuk dikomersialkan dalam produk industri kosmetik. Ya. Siapa yang nak buat produk kosmetik berasaskan kenaf ya. Jadi kalau kita tengok inilah ya kegunaan kenaf dan kenaf juga telah ada inovasi baru ya dalam kegunaannya. Siapa nak bagi pandangan ya? James sebelum bagi. Okey, silakan James. James tak sabar nak bagi pandangan. Cikgu, tadi Najwa cakap tu saya pun setuju sebab saya ada lihat kosmetik daripada kenaf yang digunakan oleh ibu saya
seperti itu shampoo dan sabun mandi. Ya betul James. Tahu James nak bagi tahu mak ibu dia guna kosmetik daripada Kenaf. Tapi James nak bagi pandangan tak tentang inovasi baru dalam produk Kenaf ni? Gentian Kenaf dapat dijadikan pelapik landasan kereta api bagi menggantikan pelapik yang sedia ada yang dibuat daripada kayu dan konkrit. Jadi ada pandangan lain berkaitan dengan inovasi baru Kenaf? Ya? Cikgu, saya ada. Okey, bagi satu ganjaran untuk James dan kita tengok apakah pandangan Najwa ya. Betul juga kata James tadi. Saya ada baca artikel daripada harianmetro.com.my berkaitan inovasi baru produk Kenaf, iaitu kelebihan Kenaf untuk landasan kereta api ialah disebabkan kos penghasilannya yang lebih rendah. Selain pelapik itu juga tidak mudah rosak berbanding diperbuat daripada kayu akibat serangan anai-anai, kulat dan keretakan. Sekaligus kos penyelenggaraan akan berkurang. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, kereta api ya, landasannya juga telah menggunakan Kenaf ya, kerana lebih tahan lama dan kos penyelenggaraannya berkurang. Sudah diberi markah. Kita ke slide seterusnya cikgu. Ya, jadi inilah antara produk daripada Kenaf tadi ya, antaranya ini ialah landasan kereta api, barang-barang kraftangan dan alat kosmetik. Itulah seperti yang diterangkan oleh murid-murid dan cikgu Zainab. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hello, kembali lagi di Didik TV KPM bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Kegunaan Kenaf tajuknya pada hari ini. Saya masih bersama dengan Cikgu Zainab dan juga jurubahasa isyarat Cikgu Saundra Devi. Jadi Cikgu, kita tak mau melengahkan masa. Kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Jom. Ya, jom ya. Kita teruskan dengan sesi perbincangan. Maksud sekarang kita murid kita dah kenal Kenaf kan? Dah tahu kegunaan Kenaf. Jadi hari ini cikgu nak murid-murid kita ya melibatkan diri dalam sesi perbincangan kumpulan. Jadi di sini cikgu sediakan peta iting ya. Ini adalah peta iting, peta buih. Okey, di sini murid-murid sebenarnya melalui peta iting ni mereka kena merujuk bahan-bahan rujukan yang lain selain daripada buku teks. Jadi murid-murid seperti yang cikgu bagi tahu tadi, mereka telah diberikan tajuk ini seminggu lebih awal. Jadi mereka dah pun menyiapkan diri mereka dengan pelbagai rujukan, sama ada mereka boleh merujuk internet ataupun orang sumber ataupun akhbar atau majalah selain buku-buku ilmiah ya. Jadi apa tajuk kita hari ini? Boleh tak Yuyu baca tajuk tu? Okey, tajuknya pada hari ini untuk dibincangkan adalah usaha-usaha menggalakkan golongan belia mengusahakan tanaman Kenaf. Ya, sekarang ni murid-murid tahu kan Kak Yuyu salah seorang bakal pengusaha Kenaf. Alamak. Jadi kita nak bincang bagaimana Kak Yuyu kita ni nak mengusahakan Kenaf selepas ini ya. Betul, bagilah idea murid-murid semua, barulah Kak Yuyu macam tercetus ilham selepas ini kan. Ya, betul. Jadi di sini kita bagi murid-murid ni 4 isi untuk mereka kupas ya, iaitu yang pertama khidmat latihan, yang kedua bantuan modal, yang ketiga insentif dan yang keempat pemasaran. Jadi sebenarnya murid-murid ni kita dah bagi kumpulan lebih awal supaya mereka boleh membuat persediaan lebih awal. Baik. Jadi kumpulan pertama, angkat tangan Najwa dan Calvin. Ya, angkat dan lambai. Okey, itu kumpulan pertama kumpulan A, Najwa dan Kelvin. Ya, kumpulan pertama dan kumpulan kedua ialah Sonia dan James. Sila lambai. Baiklah ya. Jadi Kak Yuyu, kita akan bagi sedikit masa kat mereka untuk mereka menyiapkan diri dengan info berkaitan dengan
kenaf. Okey, jadi Cikgu Zainab dah beri masa kepada murid-murid. Tumpukan perhatian. Cikgu, berapa lama kita nak bagi tu? 30 saat boleh? Lebih kurang 5 minit dah lah. Oh, 5 minit. Yuyu baru nak bagi 30 saat je. Kesiannya nanti penat bercakap ya. Dan yang penting setiap pandangan anda akan mendapat ganjaran. Itu jadi yang best. kita teruskanlah. Baik, Cikgu. Okey, kita minta kumpulan pertama dahulu. Okey. Saya selaku Ketua Kumpulan 1 ingin membentangkan hasil perbincangan saya dan Kelvin. Sebenarnya, bagi kami golongan belia wajar mengusahakan penanaman kenaf. Galakan kepada mereka ialah dengan memberikan bantuan berbentuk khidmat nasihat. Kebanyakan golongan muda tidak mengetahui kepentingan kenaf dan cara atau proses untuk penanaman kenaf. Oleh itu, kerajaan atau lembaga kenaf dan tembakau negara LKTN hendaklah memberikan bantuan berbentuk latihan kepada golongan belia agar mereka dapat mengusahakan penanaman kenaf. Baiklah. Siapa lagi seorang ya? Wakil kumpulan 1, silakan. Selain itu, LKTN juga haruslah memberi bantuan berbentuk modal. Modal sama ada tanah untuk aktiviti penanaman dan bantuan kewangan untuk membeli segala peralatan dan biji benih kenaf. Pihak LKTN juga memberikan khidmat nasihat kepada golongan belia agar mereka bermotivasi untuk mengusahakan penanaman kenaf. Terima kasih ya. Cikgu nak bagi 2 untuk Kelvin, 2 untuk Najwa. Tahniah ya, mantap jawapan anda Kelvin dan Baiklah. Najwa. 2 untuk Kelvin, 2 untuk Najwa. Baiklah, kita teruskan dengan kumpulan yang kedua. Siapa nak mulakan dulu, James atau Sonia? Ya, silakan Sonia. Kami kumpulan 2 menegaskan bahawa pengusaha kenaf perlu diberikan pelbagai insentif agar mereka dapat mengusahakan tanaman ini. Antara insentif yang perlu untuk mereka adalah insentif seperti biji benih yang merangkumi bantuan bekalan biji benih, baja, input, pertanian dan perkhidmatan mekanisasi. Malah, LKTN juga membekalkan mesin untuk menyenangkan usaha pemprosesan kenaf sehingga menghasilkan empuluh atau sabut sebelum dijual kepada pengusaha. Seterusnya James. Apa pandangan awak pula? Pandangan saya ialah LKTN juga turut terlibat dalam pemasaran produk kenaf. Oleh itu, golongan belia yang menceburi bidang ini akan sentiasa dibantu oleh pihak LKTN memasarkan hasil daripada kenaf sama ada untuk pasaran domestik ataupun antarabangsa. Hal ini bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan pengusaha, malah turut menjanakan ekonomi negara. Okey, bagus ya. Jadi kalau dilihat tadi agak-agak kumpulan mana yang dapat lebih ganjaran? Pandangan Yuyu setara, dua-dua bagus. Tapi Pandangan kalau cikgu bagaimana? dilihat kumpulan 2 lebih nampak dia punya pandangan sebab dia nampak kenaf ni bukan saja ni boleh diusahakan dalaman dan luar negara. Namun itu kedua-duanya dia. pun hebat. Bersaing untuk dapatkan ganjarannya. Jadi cikgu nak bagi 3 campur 3. Dapat satu ganjaran lebih. Tepuk tangan ya. 3 campur 3. So, Baiklah 3 ya. untuk James dan 3 untuk Sonia. Tahniah. Jadi sekarang ni Kak Yuyu yang nak mengusahakan tanaman kenaf rasanya sudah ada idea baru ya. Cuma untuk pemasaran tu Kak Yuyu akan melebar luaskan lagi menggunakan platform media sosial. Baiklah ya, kita pergi ke segmen seterusnya. Okey, inilah tadi apa yang dibincang oleh rakan kita. Dan seterusnya kita pergi kuis. Kenapa kuis? Murid-murid dah pun mempelajari tentang kenaf dan mereka dah tahu apa itu kenaf, kegunaan kenaf. Jadi hari ini kalau Kak Yu tengok di depan tu ada 4 sampul berwarna oranye dan 4 sampul berwarna hijau. Baik. Sampul oranye tu sebenarnya sampul untuk soalan pengetahuan. Manakala soalan sampul pengetahuan. hijau itu ialah soalan kebat.
Okey, Kak Yuyu boleh pilih siapa ya? Nak jawab. Kak Yuyu akan sebutkan nama, murid boleh sebutkan nombor dan Kak Yuyu akan buka sampul untuk membacakan soalan kepada murid-murid. Yang pertama, Kak Yuyu kena usahakan untuk Kelvin terlebih dahulu. Kelvin, pilih nombor yang mana? Saya nak soalan 3. Soalan 3. Baik. Sudah bersedia? Di manakah kawasan penanaman kenaf di Malaysia? Tanaman kenaf bagi pengeluaran, serat dan empulo mula diusahakan secara besar-besaran di negeri Pahang, Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Manakala tanaman kenaf bagi pengeluaran, biji benih dilaksanakan di negeri Kedah dan Perlis. Betul ke cikgu? Betul. Tahniah. Ya. Tahniah. Berapa markahnya? Satu ganjaran untuk Kelvin. Okey, Kelvin dah dapat mata ganjarannya. Sekarang ni, murid seterusnya. Kak Yuyu pilih Najwa. Silakan pilih satu sampul daripada pengetahuan. Saya pilih nombor 1. Nombor 1. Okey, Kak Yuyu bacakan sekarang. Okey. Baik. Soalannya adalah, apakah tanaman kenaf? Kenaf atau nama saintifiknya Hibiscus cannabinus L ialah sejenis pokok berserat bukan berkayu dan merupakan tanaman jangka pendek. Boleh bagi markah cikgu? Boleh satu mata ganjaran. Satu mata ganjaran untuk Najwa. Tahniah. Seterusnya, Kak Yuyu nak pilih James. Boleh James. pilih daripada sampul hijau? Nombor 5. Ada tak? Nombor 5. Baik, nombor 5. Wajarkah golongan graduan menganggur mengusahakan tanaman kenaf? Wajarkah golongan graduan menganggur mengusahakan tanaman kenaf? James? Pendapat saya ialah wajar seandainya mereka memiliki tanah dan mendapat kebenaran LKTN. Sekiranya mereka tidak mempunyai tanah yang sesuai, mereka boleh bekerjasama dengan individu atau syarikat yang mengusahakan kenaf dengan menyuntik modal. Boleh, cikgu? Bagus, James. Ya, kita bagi 2 mata ganjaran Wow. untuk James ya. 2 terus. Sebab soalan kebat ni memerlukan murid memberi Dah memecut, idea. James. Dan Yuyu pilih satu lagi ya murid. Yuyu pilihlah. Untuk, Okey. Seterusnya, murid kita yang terakhir adalah Sonia. Sonia, Kak Yuyu pilih ke Sonia pilih? Boleh tak saya pilih nombor 8? Nombor 8 ya. Okey, Kak Yuyu bacakan. Soalannya adalah, pelbagai pihak memainkan peranan dalam usaha mempromosikan produk kenaf negara. Ulaskan. Ya, saya berasa itu betul. Peranan pelbagai pihak penting dalam usaha mempromosikan produk kenaf. Sebagai contoh, Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN) telah mengadakan promosi produk melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Malahan, Pasar Raya Kenaf turut dibuka yang menjual pelbagai produk kenaf seperti perabot dan kraf tangan. Ya, tahniah untuk Sonia ya. Kita bagi 2 mata ganjaran ya. 2 baiklah, mata ganjaran. Kalau Yuyu tengok murid-murid hari ini telah dinilai ya berdasarkan kuis dan mereka juga dah dapat mata ganjaran kerana mereka dapat memberi jawapan yang sangat mantap. Jadi cikgu rasa semua murid faham ya pembelajaran kita pada hari ini. Kalau faham boleh tunjukkan lampu isyarat kalian ya. Jadi kalau kita tengok semua menunjukkan warna hijau. Tahniah semua murid-murid. Baik, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5, kegunaan kenaf. Didik TV KPM. Tada! Inilah dia papan ganjaran bagi pembelajaran kita pada hari ini. Kalau kita lihat di sini, ada James, Sonia, Najwa, Kelvin. Tapi
Tetapi ini sebenarnya bukan markah, tetapi ini adalah ganjaran. Mungkin Cikgu Zainab boleh terangkan kepada murid-murid dan penonton. Ya, jadi sebenarnya apabila kita mengajar, kita membiasakan memberi ganjaran kepada murid-murid agar dapat mewujudkan persaingan yang sihat. Jadi masing-masing bersaing untuk memberi idea. Seperti tadi kita tengok kenapa James dapat tinggi, Kelvin pun cuba untuk dapat ganjaran yang lebih. Jadi di sini kita nak murid-murid seronok belajar apabila Betul. mereka mendapat ganjaran. Itu dia ulasan. Maksudnya lagi kemas ulasannya, lagi tinggilah ganjaran yang diperolehi. Jadi cikgu, seterusnya saya serahkan kepada cikgu. Baiklah pada hari ini kita dah belajar apakah itu kenaf, kegunaan kenaf, tanaman kenaf di Malaysia. Jadi kita pun tengok tadi Kak Yuyu dari awal lagi dah stres sebab nak menanam apa sebenarnya. Jadi sebenarnya hari ini kita mendapat satu pengajaran baru iaitu berkaitan dengan kenaf Jadi cikgu kalau boleh kita dah belajar dari 1 jam dah. Betul. Hampir 1 jam. Jadi kita kena tanya kawan-kawan kita apa yang mereka tahu tentang rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, siapa murid yang pertama nak cuba untuk memberi rumusan terbaik hari ini? Baiklah Kelvin, silakan. Kelvin. Cikgu, hari ini saya dapat mengetahui berkaitan kenaf dan menyatakan kegunaan kenaf. Ya, bagus. Ada lagi seorang murid nak bagi Seorang rumusan? lagi. Juga Ya, silakan Najwa. berdasarkan pembelajaran hari ini, saya juga dapat membuat inference berkaitan kenaf sebagai salah satu komoditi negara kita dan juga menjelaskan sebab-sebab golongan beli yang menceburi bidang penanaman kenaf. Ya, bagus. Jadi mereka belajar sesuatu tentang kenaf sebab kenaf ni ialah satu tanaman baru diperkenalkan di negara kita Jadi hari ni bukan saja murid-murid murid-murid di luar sana, Kak Yuyu belajar sesuatu tentang tanaman kenaf yang jarang diusahakan oleh masyarakat di negara kita kerana mereka tak tahu apa dia punya kegunaan dia. Jadi harapannya bila mereka tahu, manalah tahu memberi inspirasi kepada masyarakat di luar sana ataupun murid-murid yang berada di bangku sekolah ni manalah tahu yang berminat nak menjadi petani moden orang kata kan, boleh mengusahakan produk kenaf kerana produk kenaf ini merupakan komoditi ketiga negara selepas getah dan kelapa sawit. Jadi inilah rumusan murid pada hari ini Jadi rumusan cikgu lebih kurang sama sebenarnya dengan rumusan murid. Cuma tambahan dia kalau sebenarnya murid kita ni Yuyu mereka ni dah disediakan dengan orang kata keboleh pasaran. Ada murid sampai tingkatan 5 dia dah nak menceburi bidang yang berkaitan dengan kerjaya. Ada murid nak teruskan pelajaran ke peringkat yang tinggi. Jadi ini mungkin satu idea kepada mereka untuk menceburi bidang perusahaan kenaf ni. Cikgu, nak tanyalah, PBD hari ini macam mana prestasi keseluruhan murid-murid kita? Ya, kalau dilihat pada ganjaran tadi, prestasi murid kita semuanya berada pada tahap cemerlang. Yeay! Tepuk tangan. Cikgu, bukankah cikgu kata nak bagi tugasan kepada murid-murid? Ya, mestilah. Mana ganjaran boleh. bukan sembarang ganjaran. Ya, jadi murid-murid boleh tengok di sini. Tugasan untuk anda ialah nyatakan usaha-usaha pelbagai pihak untuk mempromosikan produk daripada kenaf kepada lapisan masyarakat. Jadi hantar tugasan kepada cikgu pada minggu hadapan. Okey cikgu, mana agaknya murid-murid yang sedang menonton nak dapatkan bahan-bahan sokongan bagi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, murid-murid kalau nak tahu bahan pembelajaran kita hari ini, pergilah ke Pelanta Delima KPM. Itu dia murid-murid semua, Pelanta Delima KPM untuk dapatkan bahan-bahan sokongan. Selesai pembelajaran kita pada hari ini, Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Zainab kerana bersama dengan saya pada hari ini. Terima kasih kepada Cikgu Sandra Devi iaitu juru bahasa isyarat kita pada hari ini dan juga pastinya kepada murid-murid yang sangat aktif menyertai pembelajaran pada hari ini iaitu Najwa, Sonia, Kelvin dan juga James. Sampai jumpa lagi di Didik TV KPM. Bye-bye.